Buletin 1.30 20 Disember, saya Fatin Hamad Yusof. Tajuk utama tengah hari ini. Kes anggota polis cawangan khas yang ditemui maut, 5 anggota polis ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 anggota polis ditahan semalam bagi membantu siasatan kes seorang anggota polis yang dijumpai mati dipercayai terjatuh dari sebuah hotel di Pulau Tikus, Pulau Pinang, Isnin lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Seri A. Tavegan berkata, polis juga akan memanggil beberapa lagi saksi lain untuk membantu siasatan kes. Ujarnya mereka yang ditahan berada di tempat yang sama dengan anggota polis yang terjatuh itu. Menurutnya, setakat ini ujian awal air kencing mendapati semua mereka positif dadah dan polis akan menjalankan siasatan secara menyeluruh. Pihaknya telah merakamkan percakapan bagi memastikan tiada sebarang percanggahan maklumat dan memberi fakta yang benar. Dalam kejadian kira-kira jam 4.45 pagi itu, mayat mangsa Sofian Syahari, 47 tahun, yang juga anggota polis cawangan khas IPD Timur Laut, dijumpai oleh seorang pekerja hotel dalam keadaan tertiarap di atas kawasan tempat letak kereta. Sebelum kejadian, mangsa dipercayai berada di sebuah pusat karaoke bagi menyambut majlis hari jadi seorang lagi anggota polis. Pemandu dan 18 penumpang sebuah bas ekspres terselamat apabila kenderaan itu terbakar di tepi lebuh raya awal pagi tadi akibat masalah brek. Kejadian berlaku di kilometer 353.1 lebuh raya utara selatan arah utara dekat Tapah Perak kira-kira jam 4 pagi. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, ketika kejadian bas berkenaan dalam perjalanan dari Terminal Bersepadu Selatan menuju ke Butterworth, Pulau Pinang. Siasatan awal mendapati kebakaran dipercayai berlaku apabila brek tayar belakang bas berkenaan terlekat dan terbakar. Kejadian diklasifikasikan sebagai kes kebakaran. Seorang remaja lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kapar, Perak atas tuduhan merogol seorang remaja perempuan Ogos tahun lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Nur Faizah Muhammad Saleh. Prosiding diadakan secara tertutup. Tertuduh yang kini berusia 17 tahun didakwa melakukan persetubuhan dengan remaja berusia 16 tahun ketika itu di kawasan air terjun Batu Berangkai Kampar pada 24 Ogos 2017. Dia didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Tertuduh diberi jaminan RM3,500 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 14 Januari tahun depan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyangkal dakwaan kononnya menerima arahan untuk membutakan mata terhadap bukti serta mengugut saksi dalam siasatan kes membabitkan seorang pegawai kanan Lembaga Tabung Haji TH. SPRM dalam satu kenyataan sebentar tadi menegaskan Suruhanjaya itu sentiasa bersikap profesional dan mengikut rules of law semasa menjalankan siasatan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Jelas kenyataan itu, setiap tangkapan atau penahanan yang dilakukan SPRM bertujuan untuk membantu siasatan berdasarkan asas-asas kukuh. SPRM juga sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP, undang-undang dan peraturan yang ditetapkan semasa menjalankan siasatan dengan telus, bebas dan profesional tanpa memihak kepada mana-mana individu atau organisasi demi membersihkan negara daripada jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Menurut SPRM lagi, perbuatan mengeluarkan kenyataan oleh mana-mana pihak atau individu berhubung kes yang sedang disiasat boleh mengganggu dan menjejaskan perjalanan siasatan. Ia juga seolah-olah memaksa SPRM mendedahkan hasil siasatan kepada masyarakat.
Polis Diraja Malaysia PDRM perlu mengambil tindakan menangkap perusuh yang terbabit dalam insiden rusuhan di kuil Seri Maha Mariaman di USJ 25 Subang Jaya secara besar-besaran. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan berkata, tindakan liwat diambil pegawai penyiasat dalam menangkap perusuh yang terbabit akan menyukarkan lagi usaha mengesan individu yang melakukan kesalahan ketika rusuhan itu. Beliau berkata sepatutnya pihak polis menangkap mereka yang terbabit dalam rusuhan ketika situasi masih panas kerana pada ketika itu segala maklumat masih baru. Katanya dalam kejadian itu, peserta perhimpunan mencederakan anggota polis dan bomba merosakkan kenderaan awam termasuk kenderaan polis. Tan Sri Musa turut menegaskan kes pencerobohan di kuil, serangan ke atas penjawat awam dan rusuhan di hadapan kuil dilihat lewat ditangani. Beliau bagaimanapun tidak menyalahkan pihak polis dalam menangani insiden berkenaan dan percaya PDRM ketika ini mempunyai perancangan tertentu. Katanya pihak polis sewajarnya membuat satu tindakan yang lebih holistik dalam mengumpul maklumat yang ada membabitkan insiden rusuhan dan insiden yang menyebabkan kematian penjawat awam. Beliau juga berharap polis menggerakkan segala maklumat yang ada khususnya dalam bentuk siasatan dan risikan untuk mengesan mereka yang terbabit. Pegawai penyiasat juga katanya harus memastikan laporan dan bukti kukuh dalam elemen siasatan untuk memastikan pembunuh yang membunuh Muhammad Adib dikenakan tindakan sewajarnya. Kerajaan diterajui Pakatan Harapan akan tetap melaksanakan reformasi dalam agensi kerajaan secara berterusan namun dengan kaedah lebih efisien. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong, langkah itu akan diambil selepas penilaian kepada semua agensi kerajaan dilaksanakan sepenuhnya. Adakah dengan pemindahan jabatan daripada satu kementerian kepada satu kementerian itu merupakan tindakan reformasi institusi juga. Oleh kerana kita lihat apabila APMM diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, ia berlaku kekeliruan apabila polis marin, pasukan polis marin masih lagi wujud sedangkan APMM mengurus hal ehwal marin. Kerajaan telah pun memutuskan bahawa APMM dapat dijadualkan di dalam PHJPM dan juga dengan agensi yang telah pun disebutkan tadi. Ini untuk pastikan bahawa pelaksanaan dapat jalan dengan lebih rancal. Jadi ini pendekatan telah pun dijalankan selepas penilaian telah pun dibuat kepada semua pihak agensi di mana ini adalah merupakan satu reformasi kepada pentadbiran untuk memastikan kita dapat menjalankan peranan mereka dengan lebih efisien. Katanya kerajaan akan berusaha memastikan usaha reformasi dicapai menerusi dialog walaupun mengambil tempoh lama. Namun bagi mereka yang tidak berpuas hati dengan perubahan berkenaan boleh membuat aduan rasmi. Kerajaan juga jelasnya prihatin dengan semua penjawat awam dan baru-baru ini melalui Kementerian Keuangan satu bayaran bantuan khas sebanyak RM500 diumumkan bagi bayaran bantuan kebajikan. Yang berkenaan dengan peruntukan itu kena minta. Mulai tahun depan, Kementerian Pendidikan akan melaksanakan tender terbuka kepada pembekalan program susu sekolah. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching berkata langkah itu bagi mengatasi kelemahan pengurusan program berkenaan selain menitikberatkan aspek accountability dan integriti. Adakah kerajaan akan mengkaji semula peruntukan program ini supaya makanan lebih khasiat dapat disalurkan kepada murid-murid yang golongan dalam kategori B14? Program susu yang dulu dilancarkan adalah melalui rundingan terus yang melibatkan untuk 2 tahun sahaja, melibatkan satu bajet yang sebanyak 126 juta ringgit. Tetapi rancangan KPM sekarang adalah tak ada lagi rundingan terus dan kita rasa ini adalah satu jumlah yang cukup besar walaupun untuk tahun depan hanya 39 juta tetapi kita rasa itu juga merupakan satu jumlah yang cukup besar. Jadi kita akan buat denganlah cara tender terbuka. Ini adalah janji dan komitmen daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Menjawab mengenai pemantauan KPM terhadap kantin agar menyediakan makanan lebih sihat, beliau berkata garis panduan akan disediakan oleh Kementerian Kesihatan selain melibatkan pihak PIPG dan sekolah untuk kerjasama melakukan pemantauan bersama.
Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan penting untuk memastikan makanan disediakan pihak kantin mengikut piawaian. Kementerian Kesihatan tidak bercadang menghapuskan caj bayaran RM1 yang dikenakan ketika ini bagi mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Jelas Timbalan Menterinya, Dr. Lee Boon Chye, walaupun caj yang dikenakan tidak pernah dikemaskini sejak tahun 1982, namun ia akan diteruskan bagi membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah mendapat perkhidmatan kesihatan dengan bayaran paling minima. Tidak pernah dikemaskini sejak tahun 1982 dan merupakan caj yang sangat rendah. Caj RM1 tersebut merangkumi caj pendaftaran, perundingan, ubat dan siasatan termasuk X-ray dan ujian makmal yang mana kos sebenarnya adalah jauh lebih besar dibandingkan caj yang dikutip sekarang iaitu RM1. Sebagai contoh, pesakit warga asing yang hendak menjalani siasatan X-ray perlu bayar RM80 iaitu caj pendaftaran sebanyak RM40 dan caj siasatan X-ray sebanyak RM40. Tetapi oleh kerana caj RM1 tersebut amat rendah dan tidak membebankan semua golongan masyarakat, khususnya kumpulan B40, kerajaan tidak bercadang untuk menghapuskan caj ini. Mengulas isu tempat letak kereta, Kementerian jelasnya sedang melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan kemudahan yang lebih baik. Namun langkah itu akan menyebabkan pelanggan terpaksa menanggung bayaran. Kerajaan dalam pada itu katanya menanggung sejumlah 95% subsidi caj perkhidmatan kerajaan dengan nilai RM1 dikenakan kepada pesakit. Sedangkan caj rawatan kesihatan setiap pesakit mencecah lebih RM20,000 untuk setiap kali mendapatkan perkhidmatan. Beralih ke laporan Detik Niaga, China boleh membeli lebih banyak daripada Malaysia terutama minyak sawit untuk mengurangkan jurang perdagangan antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Keuangan Lim Guan Eng, ini kerana imbangan perdagangan kini lebih memihak kepada China. I wish to reiterate that China-Malaysia relationship has been built upon 44 years of strong foundations. They are both vibrant and substantive. China is Malaysia's largest trading partner. Beliau terdahulu berucap pada Perhimpunan Rangkaian Tahunan untuk Persatuan Perusahaan China di Malaysia untuk rekod jumlah perdagangan Malaysia dengan China dari Januari hingga Oktober 2018 berkembang 9.5% kepada RM260.4 bilion. Bagi tempoh berkenaan, katanya ekspor ke China merekodkan pertumbuhan 12.2% kepada RM115.75 bilion disumbang oleh import tinggi produk elektrik dan elektronik. Bagi tempoh dikaji, pelaburan langsung asing FDI, sektor pembuatan yang diluluskan dari China juga meningkat dengan ketara kepada RM15.6 bilion atau 400% berbanding tempoh sama tahun lalu. Tenaga Nasional Berhad TNB akan mengumumkan butiran mengenai rancangannya memasuki pasaran perkhidmatan jalur lebar pada tahun hadapan. Dan dalam itu, Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Seri Azman Muhammad berkata pihaknya tidak bercadang untuk membangunkan beberapa projek lagi seumpama itu buat masa ini. Well, the plan, I think, in January, I think you will hear more about this. I think we are communicating also with the relevant ministries regarding this. So I think you hear more in January. No, we're not planning any more pilot project. I think the Jasin one is a very good example, a cross-section of what Malaysia is. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4 type of that. So I think we got what we want. We want from that pilot project. So we now be thinking about it macam mana lah, whether financially, technically viable. Itu jelas. Projek perintis itu akan selesai pada penghujung 2018 yang meliputi 1,100 daripada 4,300 rumah di 3 kawasan iaitu Taman Merbau, Taman Maju dan Felda Kementor di Jasin, Melaka. Isi rumah dapat menikmati akses kepada rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi yang akan disediakan melalui optik gantian milik TNB. Terdahulu berlangsung majlis perasmian Hari Integriti TNB 2018.
Terus ikuti Buletin TV3 di platform YouTube dan media sosial kami. Mengakhiri Buletin 1.30, saksikan gelanggang luncur ais tertutup berkeluasan 3,000 kaki meter persegi dibina di Grand Palais di Paris. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.